Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua kepada pelajar-pelajar saya. Untuk kelas hari ini kita buat secara maya. Okey, jadi saya ada meeting. Jadi saya bagi kamu guideline daripada video. So kamu cuba buat nanti waktu saya tak ada nanti. So okey. Alright, kelas. Apa yang kita nak buat adalah kita akan hari ini kita akan buat soalan daripada percubaan ni apa? Sekejap Saya pun try pakai ni. Saya tak tahu macam mana nak ni. Stop your screen sharing. Okey, dah masuk screen lah. Okey. Okey. Okey, pertama sekali apa yang ada dalam ni adalah kita akan cuba buat soalan daripada sekolah asrama penuh Okey, nanti kamu cuba cari dekat rumah kalau saya tak sempat bagi sebab kita ada periksa minggu depan ada periksa kan. Cuba cari soalan asrama penuh, sekolah MNSM dan juga soalan daripada Kelantan dan juga Terengganu lah. Okey, soalan tu agak yang selalu orang bincangkan lah. Okey. Right, so kita bincang sekali imbas je. Dan soalan 1, ingat balik kertas 2 bahagian A wajib jawab soalan 1, 2 dan 3 wajib jawab. Jangan tinggalkan antara kamu yang kali kalau kamu buat bahagian A kamu tinggalkan, kamu jawab 1, 2 je, 3 kamu tinggalkan, kemudian kamu jawab 4, 5, 6. So sangat rugi jangan buat macam itu lagi sebab ada pelajar yang lepas-lepas dia buat okey. Bahagian A kena jawab semua. Okey, soalan 1, soalan struktur dia akan bagi kamu kena jawab secara struktur lah. Okey. Kemudian soalan nombor 2 dan 3 soalan dia agak panjang. Okey. Alright, kita pergi yang pertama. Yang pertama adalah soalan berkaitan dengan prinsip andaian dan juga batasan. Okey. Apakah prinsip andaian dan juga batasan? Kita imbas sekali lalu lah. Sementara saya ada ni, kita imbas sekali. Andaian ada entiti berasingan, usaha berterusan, wang sebagai ukuran dan juga tempoh perakaunan. Okey. Alright. Okey, kejap saya ni. Alright. Kemudian kita ada prinsip. Okey, prinsip perakaunan iaitu ketekalan. Alright, prinsip kos, pengetirapan hasil dan juga belanja. Dan satu lagi adalah batasan. Okey. Batasan ni apa? Okey, kita tengok pertama sekali usaha berterusan. Usaha berterusan ni apa? Usaha entiti berasingan dulu. Entiti berasingan ni apa? Entiti berasingan ni adalah salah satu mana dia punya, saya contoh sikit. Dan okey. Ini pakai apa? Saya baru pertama kali pakai Zoom Sebelum ni kita pakai Google Meet kan. Saya tengok Zoom macam boleh apa tu? Boleh besar sikit lah dia punya tu kan. Jadi saya pakai Zoom lah supaya kita cuba ni. Alright, cuba tukar daripada Google Meet. Alright. Pertama sekali adalah andaian. Okay, apa yang kita kena tahu andaian? Alright. Ini kamu kena baca lah nanti kamu rujuk balik dalam buku. Okay. Andaian prinsip perakaunan adalah entiti berasingan. Kamu ketahui ulang balik. Okay, entiti berasingan ni maksud dia pemilik. Okay, pemilik. Okay, pemilik dan perniagaan adalah dua entiti yang berasingan. Okey, dia tak boleh sama. Okey, dia tak boleh sama. Maksud dia apa? Okey, pemilik ni tak boleh ambil duit daripada perniagaan bawa balik rumah. Okey, ataupun dia ambil barang-barang daripada perniagaan bawa balik rumah. Itu dia andaian daripada entiti berasingan. Okey, kedua adalah usaha berterusan. Usaha berterusan maksud dia apa? Perniagaan tidak akan tutup. Takkan tutup selama-lamanya.
ataupun dia kata kejap tutup, kejap buka, kejap tutup, kejap buka. Okey, itu adalah usaha berterusan. Jadi mengandaikan bahawa perniagaan sentiasa akan berterusan. Kemudian wang sebagai ukuran. Okey, wang sebagai ukuran apa? Okey, kita tengok wang sebagai ukuran. Saya kecilkan sikitlah. Kenapa besar sangat? Okey. Okey, wang sebagai ukuran, segala transaksi semua adalah berdasarkan kurs niaga wang lah. Sama ada ringgit Malaysia, kalau kamu pergi Singapura, sen dolar lah. Okay, ataupun kalau kamu pergi US dollar, right? Berdasarkan ukuran wang. Tempoh perakawanan, setiap perniagaan yang melakukan perniagaan di Malaysia ni, dia ada tempoh perakawanan sendirilah. Okay, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Okay. Jadi kalau perniagaan yang besar-besar, biasanya dia tempoh dia pendek. Right? Tapi yang perniagaan yang kecil-kecilan ni biasanya tempoh dia 1 tahun. Maksimum setahun. Okey, prinsip perakawanan apa dia? Prinsip perakawanan ada 3. Ketekalan, prinsip kos dan juga pengiktirafan hasil dan juga belanja. Apa maksud ketekalan? Ketekalan maksud dia, ketekalan ni maksud dia apa? Ketekalan ni konsisten. Okey, maksud dia konsisten. Apa konsisten? Konsisten ni maksud dia kalau kamu gunakan kaedah dia, dia mesti konsisten. Dia tak boleh berubah-ubah. Okey, kalau kamu pakai kaedah susun nilai, garis lurus, jadi kamu gunakan kaedah garis lurus selama-lamanya. Jangan ubah-ubah. Tahun depan ubah lagi. Tak. Okey, prinsip kos ni pula apa? Okey, semua aset direkodkan pada harga kos, bukan pada harga pasaran. Okey, bukan harga sekarang lah. Kalau kamu beli rumah itu 100,000, jadi kamu kena rekodkan 100,000, bukan harga 30, harga sekarang dah 1 juta kan. Okey. Sebab kamu andaikan prinsip kos, kamu rekodkan pada harga kos. Okay. Dan yang terakhir adalah pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okay. Apa-apa yang nama dia hasil, apa-apa yang nama dia belanja, itu adalah pengiktirafan hasil dan juga belanja. Ataupun kamu melibatkan hasil belum terperoleh dan hasil belum terima dan juga belanja belum bayar, belanja prabayar. Okay. Itu adalah pengiktirafan hasil dan belanja. Soalan ni macam mana? Soalan ni bila kata ada hasil je, ada belanja je, itu adalah pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okey, dan yang last sekali adalah batasan. Apa batasan? Batasan adalah kos manfaat. Apa kos manfaat? Saya laju sekali imbas ya. Okey. Kos manfaat ni pula adalah apa? Kos manfaat ni adalah faedah daripada okey, contohnya kos manfaat ni adalah dia ada kamu punya anggaran, okey. Dia beri lebih manfaat kepada kamu. Okey, ataupun faedah dia lebih besar daripada kos penyediaan maklumat kepada pengguna maklumat kewangan. Ataupun dia baca inilah, dia satu peluang lah. Kalau dia kata macam cakap kamu ni, dia akan mengalami tahun depan sebenarnya untung. Tapi kamu rekodkan dia sebagai rugi. Sebab apa? Kamu tak nak tanggung risiko. Okay? Jadi dia adalah kos manfaat. Alright. Okay, itu nanti kamu cek balik. Alright. Cek balik dalam ni. Okay, kita tengok soalan dia tadi. Soalan dia adalah apa? Seorang kerana akaun mengambil kira gaji yang belum bayar. Apa perkataan apa ni? Ini adalah perkataan gaji. Jadi bila ada perkataan gaji, okay, bila ada perkataan gaji, okay, automatik kamu kena apa? Automatik adalah soalan ni berkaitan dengan hasil dan juga belanja. Okay, bila hasil dan belanja, dia adalah apa? Dia adalah pengiktirafan hasil dan juga belanja. So, kamu tulis soalan ni pengiktirafan hasil dan juga belanja. Tapi kalau dia kata andaian ke prinsip? Okay, apakah andaian atau prinsip? Kalau kamu lupa, kamu tulis sila ni. Okay. Dia ni andaian ke prinsip? Okay. Kalau kamu tengok balik tadi, dia ni adalah di mana? Dia dekat prinsip ke dekat andaian? Dia dekat prinsip per account, ketekalan, prinsip kos dan juga pengiktirafan hasil dan juga belanja. Tapi kalau andaian tadi usaha berterusan, tempoh perakawanan, wang sebagai ukuran, entiti berasingan. Okey, ada 4. Alright. Okey. Itu saja untuk andaian. Alright, 2 markah. So automatik kamu akan dapat 2 markah lah. So tulis penuh-penuh. Jangan tulis short form. Okey, ingat balik yang saya kata, jangan pakai short form. Okey, pengiktirafan hasil dan juga belanja. Alright, kemudian yang kedua adalah akaun berkaitan dengan kontrak. Okey, kontrak ni apa? Musuh. Kan saya kata mak dengan anak kan. Apa mak dan juga anak?
Right, kamu kena tahu. Okay. Saya tak tahu macam mana. Dia tak terang. Banding dalam ni. Dia terang sikit. Okay, ni kot. Alright. Apakah maksud kontra ni? Kontra ni adalah berlawanan. Okey, kontra ni maksud dia berlawanan. Apa maksud berlawanan? Okey, kalau kamu tengok dekat penyata akaun dan untung rugi, mana yang tolak? Okey, yang tolak tu adalah contohnya adalah pulangan belian. Itu adalah kontra. Okey, kamu tengok pulangan jualan. Okey, tolak kan? Itu adalah kontra, dia berlawanan. Dekat modal, kalau penyata kekurangan, kat modal ambilan tu adalah kontra. Alright, kemudian SNT, susunan itu kumpul, itu adalah kontra, okay, kepada aset bukan semasa. Jadi ambilan ni apa? Kontra kepada siapa? Kontra kepada modal. Right, kalau PHR kontra kepada siapa? Kontra kepada akaun belum terima. Okay, soalan dia sangat mudah. Jadi kamu sayanglah kalau kamu tak skor untuk soalan nombor 1. Alright. Kemudian pada 30 April, okey, peniaga Alisa menerima komisen. Okey, kalau ni ada perkataan komisen, kalau andaian tadi, prinsip dia apa? Prinsip hasil dan juga belanja lah. Bila ada perkataan komisen kan, hasil. Ini adalah hasil. Jadi kamu terus saja pengiktirafan hasil dan juga belanja. Tapi bukan itu yang dia nak lah dalam soalan ni. Dia soalan ni dia nak apa? Okey, soalan ni dia kata peniaga Alisa menerima komisen 300. Okey, maksudnya ini adalah komisen diterima, adalah hasil. Wang tunai itu telah dibankkan. Jadi ada dua yang kamu kena bulatkan, satu komisen, satu lagi dibankkan. Okey, apakah akaun debit, apakah akaun yang dikredit? Okay, kalau komisen diterima, tambahlah. Kalau bank diterima pun tambah, tapi kena tahu dia tambah tak semuanya di debit, dia tambah tak semuanya di kredit. Saya ulang balik, okey, supaya kamu jelas. Okey, kamu ingat balik saya punya ni. Okey, debit dan juga kredit. Tak semua debit, tak semua kredit. Ada 2 di debit, ada 3 di kredit yang bertambah. Okey, apa dia? Yang pertama adalah public asset. Okey, yang kedua adalah belanja. Okey, yang ketiga adalah hasil abli kan. L liability, equity milik dan juga hasil. Okey, aset bertambah di debit, kredit dia berkurang. Belanja bertambah di debit, kredit dia berkurang. Liability dia bertambah di kredit tapi dia berkurang di debit. Alright, sama juga equity dengan juga hasil. So ini yang formula ni memang kena wajib ingat. Wajib kamu hafal. Memang dah kena hafal. Okey. Memang ini makanan dia. Soalan objektif memang akan selalu tanya kat sini. Okey. Terutamanya soalan-soalan yang jenis okey, ataupun mana akaun debit, mana akaun kredit. Inilah yang kamu gunakan. Memang tak payah banyaklah, inilah yang kamu pakai. Okey. Contohnya komisen ni bertambah. Komisen ni apa? Komisen ni adalah hasil bertambah. Bank ni adalah apa? Bank ni adalah aset bertambah. Hasil bertambah kat mana? Hasil bertambah kat kredit. Bank ni adalah aset bertambah kat mana? Aset bertambah di debit. Jadi debit adalah apa? Debit adalah bank, okay. Kredit adalah apa? Kredit adalah hasil komisen diterima. Okay. So nak buat dalam bentuk macam ini boleh, nak buat bentuk kotak boleh, tapi yang buat masalah kita buat bentuk journal yang biasa macam ini. Okay. So ingat balik soalan berkaitan dengan soalan ini, soalan wajib ni. Alright, kemudian kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, supaya kamu ingat, kita bincang sikit-sikit supaya kamu ingat. Alright, kita pergi yang seterusnya, D. Okay, dah dapat makan, 6 markah kan? Okay, D pula. Okay, ini adalah yuran automatik dalam kepala kamu. Teruslah buat bina. Okay, soalan dia biasanya kamu lupa nak letak apa kan? Jadi kamu terus bina. Bina apa? Bina dia punya formula. Apa formula dia? Kan saya kata pertama sekali adalah formula. Okay, sebab tu kena hafal. Okay, hafal wajib. Okay,
formula. Okey, yang kedua kamu kena letakkanlah dia punya susunan dia. Okey, ini kalau penyata kewangan lah, tapi yang kedua yang penting adalah formula. Apa-apa formula. Okey, ini boleh ya kamu nak tulis ni 280 tambah 480 tolak, boleh, tak ada masalah, tapi biasakan dengan formula. Sebabnya apa? Sebab nanti dia akan digunakan nanti pada bahagian yang lain. Kalau ada account club, alright, kau suka buat account club. Okey. Terus tambah sini hasil. Okey, sebab account club, sorry. Account club pula, account yuran club. Okey. Account yuran. Okey, kredit. Okey. Bertambah. Kenapa bertambah tadi? Konsep tadilah abli tadi. Abli account yuran ni adalah hasil. Hasil bertambah dekat kredit. Okey. Right. So ni adalah apa? Kalau kita buat sini YBH saya buat kan. Ingat balik YBH ni awal. So sini apa? YBH akhir. Ini YBT awal, ini YBT akhir. Okey. Nak buat boleh awal akhir ni boleh, tapi kena buat apa? Buat kurungan. Okey. Tak ada masalah. Tapi kena buat kurungan. Okey, jangan biasakan. Kalau kamu buat YBT akhir ni, dia dah kira salah tau. Okey, dia dah kira salah. Okey, tapi ada kurungan boleh diselamatkan. Right? So better jangan buat lagi dah. Dah akhir-akhir ni. Alright. So tambah ni kamu boleh anggap dia sebagai tunai ataupun bank ataupun penerimaan dan juga pembayaran. Okey, dan apa yang kamu kena cari adalah yang sini. Alright, apa yang kena kamu cari? Ini adalah pendapatan dan perbelanjaan. Okey, ini yang biasanya kamu carilah. Jadi kita nak soalan. Sekarang ni kita buat formula dulu. Tak payah baca pun tak apa. Kita buat formula dulu. Okey, dan jangan lupa kalau ada yuran lapuk, ingat dekat sini dia akan ada di sebahagian kredit. Inilah adalah formula akaun yuran. Okey. So ini awal, okey. Ini akhir. Nanti take note. Alright. Okey, kita tengok kutipan yuran adalah sebanyak 5,500. Yuran kutip. Kutip maksud dia masuk mana? Masuk bank ataupun masuk tunai ataupun masuk penerimaan dan juga pembayaran. Jadi ini 5,500 automatik berada di mana? 5,500. Okey. YBT awal 280, 200. Okey. Kemudian YBH awal, okey, 440. Dah settle. Teruslah jawab, imbangkan dia. Y hutang yuran lapuk tak ada. Nanti dapatlah nilai apa? Nilai untuk pendapatan dan juga pembelanjaan. Nampak tak soalan ni? Okey. Dia bukan apa pun, dia nak test kamu je. Nak suruh kamu sediakan akaun yuran je sebenarnya. Boleh je nak kamu nak buat 4,400. Okey, tambah 5,500 tambah 200 tolak 280. No. Ini boleh. Okey, tak ada masalah dapat jawapan dia. Okey, tapi apa? Tapi untuk kamu refresh. Refresh maksud dia apa? Ingat balik semula. Sebab soalan ni biasa kalau keluar kat sini, dia akan keluar kat soalan objektif. Okey? So automatik kamu kena buat macam gini juga. Right? So ingat. Okey, habis soalan ni. Seterusnya adalah, okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor E, nombor 5. Okey. Akaun kenderaan kira akaun pulupusan. Okey, kita nak buat akaun pulupusan. Bila kita nak buat akaun pulupusan, dia ada 3 akaun. Mesti ada 3 akaun. Saya ulang balik kalau pulupusan automatik kamu kena buat 3 akaun. Okey. Apa dia akaun dia? Okey, akaun. Kalau kamu nak tahu dulu, senang dia akaun untuk ni, akaun kenderaan tambah di mana? Okey, ini tambah. Kenapa tambah kat sini? Kan konsep yang asas tadi. Konsep yang asas abli tadi. Akaun aset ni, akaun kenderaan ni adalah aset. Aset bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi kontra dia ni, SNT ni, dia bertambah di kredit. Okey, dia berkurang di debit. Okey, dan satu lagi adalah kamu kena buat akaun pelupusan. Okey. Alright. So kita nak buat macam mana ni? Okey.
pada 15 Januari Malik telah menepuskan kenderaan pada harga 7,500. Okey, dia beli 25,000. Dia nak lupuskan 7,500. Okey, pertama sekali kamu kena buat, kamu kena hapuskan kenderaan ni. Okey, kamu kena hapuskan dulu. Dia macam mana kamu nak hapuskan akaun kenderaan ni? Okey. Jadi kamu dah tambah ni, kamu dah baki ni, kamu buang dia dekat kredit. So 2021 kalau kamu nak buat tarikh lah kalau tak buat tarikh pun tak ada masalah. Januari 15 dia kata apa? Dia dah jual. Okey. Bila dia jual dia masuk mana? Akaun apa? Akaun pelupusan. Okey, akaun pelupusan ni berapa? Kamu jangan ambil 7,500, ambil harga kos. Ambil harga kos. Berapa ribu? 25,000. Okey. Jadi jangan tulis baki BB, baki HB kan. Biasanya kamu buat baki ni, baki BB 20,001, baki HB kan. Jangan buat lagi dah. Sebab akaun ni dah lupus. Okey, jadi kamu kena tulis pelupusan 25,000. Okey. Alright. So ada perkataan pelupusan ni. Apa kena buat perkataan pelupusan ni? Kamu masukkan ke akaun pelupusan. Kalau sini kredit, dia akan pindah mana? Dia akan pindah debit. Okey, kamu buat apa? 25,000. Sini adalah kenderaan. Okey. Right, yang pertama. Okey, yang kedua. Okey. Yang ini pula ni yang pertama, hapuskan yang pertama. Okey, yang kedua pula, hapuskan yang kedua pula. Okey, kamu hapuskan yang kedua pula. Macam mana kamu nak hapuskan kedua? Ini dah tambah. Macam mana kamu nak hapuskan? Hapuskan dia pindah sebelah. Okey, pindah sebelah. Kalau nak buat tarik-tariklah Kalau tak nak buat tak apa. Januari 15 dia hapuskan, kamu buat apa? Biasanya kamu buat pakai HB kan. Tapi janganlah sebab kamu nak hapuskan. Jadi kamu tulis apa? Pelupusan. Sebanyak berapa? Ambil nilai kos dia ni, okey? 15,000. Okey? Okey, ini adalah dia punya Okey, ini dia start daripada Januari 1 sampai Januari 15 ni, cukup tak setahun? Okey. Kalau tengok sini, dia tak cukup selama setahun kan? Cukup tak? 15 Januari. Okey, ini 1 Januari 2021. Dia tak cukup. Okey? Tak cukup tahun. Jadi dia ni tak adalah susut nilai yang baru tau. Tak ada susut nilai yang baru. Kalau ada, jadi kamu kena apa? Kamu kena buat dulu susut nilai yang baru. Okey? Kalau ada. Tapi sekarang ni dia tak cukup tahun pun, tak sampai sebulan pun. Jadi dah jual kan. Alright, jadi tak adalah susut nilai yang baru. So kamu lupuskan, ambil nilai ni, ambil nilai yang asal ni 15,000. So jadi sini ada perkataan pelupusan masuk mana? Akaun pelupusan lah 15,000. Okey, nilai dia adalah apa? Nilai adalah SNT lah, susut nilai terkumpul kenderaan. Okey. Alright, so satu lagi adalah dia jual pada harga 7,500. Okey, kalau saya nak bagi kamu lah, kalau kamu buat akaun tunai, okey, ini adalah duit masuk 7,500, betul? Ini adalah daripada mana? Mana datang ni? Pelupusan kenderaan. Okey, ada potong jualan kenderaan. Jadi duit masuk 7,500 ni dekat debit tau. Jadi kalau kamu masuk dekat akaun pelupusan kat mana? Dia akan jadi dekat kredit. Sebenarnya kamu tak payah hafal pun. Okey, kamu tak payah hafal pun sebenarnya, tapi kamu kena faham konsep. Okey? Jadi dia dah jadi macam gini. Dari sini, okey, kalau kamu ni nak buat boleh, tak nak buat tak apalah. Contohlah Okey, kalau di sini kamu nak buat macam mana? Ini mana satu yang besar? Okey. Kamu tolakkan yang kecil. So nanti kamu akan dapatlah nilai sini. Okey. Ini kena ingat yang saya buat highlight lain. Okey, yang ini adalah harga kos. Okey, yang ini adalah harga hasil yang tunai kan. Tunai ini adalah hasil. Okey. Hasil besar ke kos besar? Mestilah hasil kan. Okey, kalau hasil besar ni maksudnya sini apa? Sini adalah untung pelupusan. Okey, ini adalah untung pelupusan. Kalau kos lebih besar daripada hasil, ini masuk dekat sinilah. Ini adalah rugi pelupusan. Okey. Okey.
Itu soalan nombor E lah. Tapi kamu boleh je buat 15,000, tak ada masalah. Tambah 7,500, tolak 25,000. Dapatlah jawapan dia juga. Tak ada masalah. Okay? Tapi kita nak supaya apa? Supaya kamu refresh. Okay? Refresh balik. Alright. Maksudnya kalau kamu dah pandai, tak payahlah buat formula kan. Dah ingat, tak payahlah buat formula lagi. Okey, settle untuk soalan 1. Okey. Alright, soalan nombor 2. Okey. Okey, apakah soalan dia yang dia nak? Okey, kita tengok soalan dia. Okey, soalan dia yang pertama adalah dia nakkan Siti adalah perniagaan nasi Arab. Okey. Beliau menyimpan rekod tidak mengikut sistem catatan bergu. Inilah bila dia kata ada menyimpan rekod ni mesti ada something wrong lah. Dia soalan apa? Biasanya dia adalah soalan rekod tak lengkap. Saya kata soalan ni agak kritikal. So fokuskan soalan ni lebih detail. Okey. Rekod tak lengkap. Okey. Rekod tak lengkap ni apa? Okey. Rekod tak lengkap ni ada 2 kaedah. Okey. Satu kaedah apa? Satu kaedah okey, saya ulang banyak kali ni Banyak kali saya ulang ni. Analisis. Satu lagi adalah kaedah apa? Kaedah perbandingan. Okey. Analisis ni nak cari apa? Okey, kamu kena cari 4 lah benda. Okey, analisis apa? Analisis daripada tak buat ni saya buat sini Kaedah analisis ni, okey, nak cari apa? Okey, ada 4 benda. Okey, satu adalah analisis daripada jualan, okey, dan juga belian. Okey, analisis tunai. Okey. Kemudian analisis daripada analisis tunai ataupun bank. Okey. Analisis hasil dan juga belanja. Okey, ada 4 ni Analisis jualan dan belian ni biasanya kamu ambil daripada mana? Daripada akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okey, cari jualan kredit dan juga belian kredit. Analisis tunai atau bank ni biasa dah bagilah akaun tunai dan yang bank biasanya kamu cari baki HB lah. Okey, analisis hasil dan belanja ni pula carilah susut nilai, peruntukan hutang lagu, okey, susut hutang lagu, hutang lapuk, okey. Apa tu, kemudian ada tambah belanja prabayar, belanja belum bayar, okey. Itu adalah pelarasan. Ini analisis, okey, yang pertama. Yang kedua dia nak apa? Dia nak kaedah perbandingan, okey. Kaedah perbandingan ni nak apa? Okey, perbandingan ni mesti ada 3 benda ni. Ingat, analisis 4 benda ni, perbandingan ni 3 benda. Apa dia? Okey, dia mesti pertama adalah modal awal. Okey, yang kedua adalah modal akhir. Okey, yang ketiga dia adalah nak cari apa? Dia nak cari equity ataupun nak cari untung. Okey, untung atau rugi bersih. Okey. Biasanya keempat ni dia suruh kamu buat PKK lah, piata kedudukan keuangan. Okey. Tapi kalau dia tak minta ni, okey, modal awal, modal akhir. Modal awal ni biasanya tak minta kadang-kadang tak minta tapi kena buat juga. Okey. Kena buat juga. Okey. Kemudian modal akhir, piata untung atau rugi. Soalan tambahan biasanya dia akan suruh buat piata kedudukan keuangan. So kita tengok soalan dia. Ni dah soalan dia adalah rekod tak lengkap. Jadi bila rekod tak lengkap, kamu tengok pada balik soalan dia, alright, apa dia nak. Okey, tak payah baca dululah. Okey, kamu baca penat-penat pun tak payah. Okey, tengok dulu pada soalan dia. Okey. Jangan buang masa kamu lagi. Alright. Kita tak ada masa. Satu masa ni soalan ni kalau soalan nombor 2 kena jawab dalam masa 40 minit saja. Alright. Ini nampak ni. Dia kata apa? Dia suruh buat modal awal. Alright. Yang kedua dia suruh buat apa? Penyata mengira modal. Okey, ini account. Okey, beza Kemudian yang ketiga dia suruh buat penyata mengira untung atau rugi. Penyata mengira untung atau rugi. Okey. Jadi automatik modal awal, modal akhir dan juga modal penyata untuk kena buat tiga-tiga, nampak tu. Ini soalan apa ni? Soalan yang tadi saya kata tadi, soalan daripada soalan
perbandingan. Okey. Dia modal awal, modal akhir, modal awal, modal akhir dan juga penyata untung atau rugi. Jadi inilah adalah soalan soalan perbandingan. Okey. So macam mana nak buat? Okay. Nak buat macam mana? Tengok balik pada kita punya soalan. Right? Bila dia kata akaun modal, akaun ni maksud dia kena buat, saya nak buat macam mana? Saya buat macam ni. Kita bagi dua lah. Kalau tak nampak, kalau tidak susah sikit. Okey, kamu tarik untuk sediakan akaun modal. Saya bawah. Saya pakai okey. Okey, yang pertama akaun. So akaun kena jadi akaun lah. Janganlah kamu buat penyata pula sebab dia ni takut ada markah lain. Okey. Okey, nama ni sekejap Ocean. Okey. Okey, satu akaun. Terus buat soalan Akaun nombor satu. Kemudian yang kedua dia suruh buat penyata mengira modal akhir. Okey, satu. Terus buat penyata. Satu. Ni nak pakai apa? Okey, pakailah journal ledger. Okey. Bila kamu pakai ledger kan kamu tak payah nak banyak-banyak gunakan garisan kan. Cepat kan. Dan yang terakhir dia nak suruh kamu buat penyata mengira untung atau rugi. So buat dulu dia punya penyata. Saya buat sama-sama kamu. Maksud dia saya tengok 10.51. Maksud dia kita nak tengok masa yang dianggarkan Okey. Jadi bila dah suruh buat macam ini, okey. Terus buat dia punya tajuk. Tak payah baca dulu. Okey, tak payah baca dulu. Kita terus dia buat dia punya tajuk dia. Apa dia? Modal awal. Okey, modal awal. Modal awal. Okey, kemudian yang kedua dia nak suruh buat penyata. Okey, penyata mengira modal akhir. Okey, tulis balik. Okey, kemudian yang ketiga adalah penyata mengira untung atau rugi. Alright. So modal awal. Okey, ramai yang tak buat modal awal ni. Kenapa tak buat? Dia tak tahu Modal awal ni asas kita adalah kredit. Alright, kredit adalah bertambah. Betul? Okey. Kamu kena ingat kalau bertambah dekat kredit ni, so dia adalah baki BB dia di kredit. Baki BB dia di kredit. Okey, automatik. Baki HB dia di debit. Okey. Ini dia punya baki awal, baki akhir. Okey. Okey, apa yang dia bertambah? Kalau dia ada baki ni, dia akaun modal pada 1 April. Akaun modal pada 1 April. Akaun modal Sekejap saya tengok balik. Ni nak sedia penyata modal awal kan? Okey. Kalau dia suruh buat modal awal, dia bentuk lain ni Nanti saya cek baliklah Okey. Sini adalah apa? Ini adalah aset aset awal. Right? Yang ini adalah liability awal. Okey. Apa dia punya aset awal? Apa dia punya liability? Kamu apa tu? Kamu senaraikan. Okey. Dan liability awal kamu senaraikan. Sekejap markah dia apa 4 markah Saya tak pasti ni. Akaun modal ke dia nak suruh penyata mengira modal. Okey. Kalau dia sebut akaun modal dia kena buat bentuk T lah. Okey. Okey. Ini bentuk T. Okey. Tapi kalau nak lebih selamat, okey. Sebab ini nanti kamu kena saya padam baliklah Saya buat penyata dululah supaya kamu nampak Okay, kita buat dulu penyata dulu. Nanti kalau saya tengok balik, kalau dia suruh buat akaun modal, saya baiki balik
Dia boleh buat macam ni, takut markah kamu hilang. Okey. Alright. Yang pertama tadi kamu buat okey, ni kita buat dua lah. Kita buat yang kedua adalah penyata mengira modal awal. Okey. So dia punya formula apa? Aset awal, okey, tolakkan dengan liability awal. Okey. Ini buat dulu. Ini buat dulu. Okey. Kamu jangan lupa ini buat dulu. Penting. Modal akhir pun sama. Aset awal tolak, okey, tolak liability awal. Okey. Pun sama. Ini buat dulu. Dapat apa ni? Kalau sini akhirnya dapat modal awal. Okey, ini dapat apa? Ini dapat modal kacau pula. Okey, sekejap saya ada. Terlalu banyak dia punya ni. Okey, yang ini adalah modal akhir. Okey. Buat dulu macam ni. Kemudian nak punya untung atau rugi. Okey, ramai yang lupa macam mana nak kira modal ni. Okey, kita tak payah ingat. Okey. Kita tengok dekat ekuiti pemilik. Okey. Apa yang ada dalam ekuiti pemilik? Yang pertama adalah ekuiti pemilik ada MUA kan? MUA. Betul, MUA modal, okey, ambilan tolak. Okey. Kalau dia ada modal tambahan, biasanya dia kena tambah. Okey. Kemudian dapatlah modal akhir. Betul? Okey. Ini adalah formula untuk ekuiti pemilik. Jadi macam mana kamu nak cari untung atau rugi ni? Okey. Macam mana? Okey. Kamu kena terbalikkan dia punya simbol. Okey. Apa simbol dia terbalikkan? Okey. Jadi kalau untung ni kamu stay, okey. Yang ini kamu terbalikkan kat sini. Jadi kalau dia terbalikkan sini, simbol dia ni akan apa? Akan berubah. Okey, simbol dia akan berubah. Contohnya macam mana? Okey, jadi contohnya kalau kamu tengok sini, dia modal akhir. Kalau sini tambah modal awal, okey, ini modal awal Okey, kalau tambah sini modal awal, jadi kamu kena tolak modal awal. Kalau sini kena tolak ambilan, jadi kena tambah ambilan. Kalau sini modal tambahan, kamu tambah, kamu tolak modal tambahan. Ini adalah formula bagi mengira untung atau rugi. Tapi biasanya, okey, saya nak bagi tahu kamu, biasanya, okey, sekejap, mana mouse ni? Okay. Biasanya, kalau nak mengira untung atau rugi, dia tambah ni, okey, dia tambah ni biasanya di atas, right? Modal akhir ni, okey, modal akhir kat sini modal akhir kan. Biasa dia mulakan dengan tambah dulu, ambilan dulu. Ambilan kamu tambah. Barulah kamu tolak apa? Tolak modal akhir, modal awal, kemudian tolak lagi modal tambahan. Okey, barulah kamu dapat apa? Baru dapat modal untung. Ataupun kalau dapat negatif, kamu dapat rugi bersih. Okey, buat formula ni siap-siap dulu. Okey, buat formula ni siap. Kenapa buat formula siap? Sebab markah kat sini. Markah kat formula. Kalau kamu baca tapi formula kamu tak tahu, tak boleh buat juga. Alright. Agak sukar juga kamu nak dapat markah. Okey, so take note. Okey. Kalau dia suruh buat, ni kita buat formula dulu. Buat soalan dulu. Settlekan soalan dulu. Okey. Jadi kamu akan dapat jimat beberapa masa yang banyaklah. Okey. Alright. Yang kedua adalah kita tengok soalan pula. Okey. Soalan dia apa? Okey, kita tengok dulu. Okey. Nanti kamu buat saya tak akan bincang sampai habis lah Bila dah siap formula, sikit lagi. Okey, bila dah siap formula, okey, apa yang kamu kena buat adalah kamu tengok soalan, okey? So macam mana nak cari modal awal? Okey, tengoklah sini. Kan dah cari tadi, kita dah cari formula kan? Okey, ini adalah
Ini adalah 1 April. Maksud ni ini adalah apa? Ini adalah awal. Jadi maksud dia kamu aset awal mana? Aset awal, lengkapan, kenderaan, kamu belum terima, akaun belum bayar, inventory, insurans prabayar, tunai. Okey. Aset. Bank pun aset. Okay, semua aset ni tak ada ni ke? Ada liability. Okay, kita tengok balik. Okey, dekat sini. Semua aset. Perlu dikira, perlu dikira. Okey. Sekarang dia kena suruh kamu cari, okey, untuk bank dan juga akaun belum bayar ni liability, sorry akaun belum bayar ni liability yang satulah. Jadi semua aset liability akaun belum bayar. Okey, tapi kat sini tak ada jadi kat sini tunai dan bank ni pula kamu kena kira. Macam mana nak kira? Kita tengok soalan dia. Dia kata apa? Okey, soalan dia kata Siti telah mengeluarkan wang sini. Okey, bila soalan macam ini dah keluar, okey. Okey, soalan sebenarnya untuk 1 April ni sekejap, tengok soalan ni sekejap. Perlu dikira. Penyimpan rekod tunai. Siti telah mengeluarkan wang simpanannya 1 April sebagai modal 20% telah digunakan kepada kerani untuk memudahkan penggunaan harian semasa. Okey, ini ini yang dikatakan perlu kira sebab dia ada maklumat tambahan yang pertama ni. Sepatutnya, okey. Sepatutnya modal awal ni dia tak, biasanya dia akan bagi direct lah dia akan bagi direct aset awal, okey, tolak liability awal. Okey, ini soalan ni direct untuk kira modal awal. Okey, tapi dalam soalan asrama penuh ni dia ada susah sikitlah. Okey, dia suruh kamu kira. Itu saya kata kena carikan soalan daripada soalan asrama penuh ni lah sebab dia agak susah sikit. Okey. Siti dalam mengeluarkan wang sepanjangnya 1 April, okey, berjumlah 8,200. Okey, sekarang ni asalnya tunai ni adalah 8,200. Okey. 20% daripadanya telah diberikan kepada kerani untuk memudahkan kegunaan harian. Okey. Selebihnya dimasukkan 20% ni, jadi kamu kena tolak 20%. Okey, dah tinggal berapa tu? Ini mungkin dalam 1,600, 1,800. Mungkin saya nanti kira balik 1,800. Jadi dah tolak 1,800, tinggal berapa ni? 6,600 Saya tak ingatlah tapi kamu tengok baliklah nanti kamu tolakkan 8,200 tolak 1,800. Okey. So tinggal 6,600. Okay. 20% daripadanya telah diberikan kepada kerani untuk menggunakan kegunaan harian. Maksudnya 1,800 ni adalah kerani kegunaan harian. Ini adalah tunai. Okey, 1,800. Okey. Ini adalah 1,800. Alright. Dan selebihnya dia dimasukkan kepada akaun semasa. Jadi ini adalah bank lah. Okey. Dia suruh kamu kira balik. Okey. 1,800. Ini kira balik saya takut salah ni. 8,200 kali 20%. Saya tak ada kalkulator. Jadi kamu kira. Kalau saya buatkan lambat pula. Okey. Tolakkan dia. Okey, 8,200. Tolakkan 20%. So ini adalah bank lah. Okey. So bank kamu adalah 1,800. Ini anggaran 6,600. So tambah, okey. Tambah, ini tambah, tolak, tambah. Ini kalau tak ada lah jadi semua tambah. Okey. Jadi semua tambah. Masukkanlah dalam kamu punya apa? Masukkanlah kamu punya formula. Okey. Masukkan kamu punya formula. Okey. Formula kamu tadi apa? Formula kamu tadi adalah aset awal tolak liability awal dapat modal awal. Okey, settle untuk soalan modal awal. Okey. Yang kedua adalah apa jap. Okey. Rak pemilik okey. Okey, settle lah soalan satu. Soalan satu yang settle. Soalan dua pula. Okey, macam mana kamu nak buat soalan dua? Soalan dua ni biasanya adalah berkaitan dengan
Okey, dia kena apa? Dia kena plus. Okey, dia kena adalah plus maklumat tambahan. Okey. Maklumat tambahan. Kena sekali masukkan maklumat tambahan. Kamu kena rujuk kat bawah sini. Biasanya ada maklumat tambahan. Ataupun cara yang kedua yang kamu kena boleh buat adalah terus masuk siap-siap dalam sini. Right? Terus masuk siap-siap dalam kamu punya asset. Okey, sorry, ini salah ya. Okey, ini adalah akhir kan? Saya tulis akhir. Ini akhir. Okey, ini akhir. Okey, contohnya kamu terus masukkan nilai dia. Saya tak muat Okey. Itu saya tak suka pakai ini, saya suka terang direct tapi sebab masa tak mengizinkan dan kita pun jarang berjumpa. So saya ambil pendekatan seperti ini je lah. Tak ada cara lain lagi. Okey, masukkan terus nilai dia. Okey, mana aset? Okey, so kamu masukkan aset. Aset adalah lengkapan. Contohlah lengkapan. Okey, 5309. Okey, kamu sepatutnya masuk 5309. Tapi kadang-kadang dia ada maklumat tambahan. Jadi kamu kena alert, alright? Contohnya, kalau katakanlah lengkapan adalah 5309, tapi untuk sini ada rak. Okey, bila ada rak dia adalah ada jalan kerja. Okey, bila ada jalan kerja kamu buatlah 53 apa? 5309. Okey, 5309. Okey, jalan kerja. Apa jalan kerja dia? Okey, jom kita tengok. Rak miliknya telah dibawa masuk ke dalam perniagaan. Perkara ini belum rekod mana-mana buku. Okey, so take note kat sini saya pernah kata ni kalau dia kata belum rekod mana-mana buku, alright? Jadi kamu kena buat dua tempat. Okey. Tapi kalau dia kata dia hanya baru masuk dalam perniagaan, jadi dia sebenarnya adalah modal je. Okey, satu je. Tapi bila kata belum rekod mana-mana buku, jadi kena masuk dua tempat. Okey, apakah tempat dia? Okey, yang pertama sekali adalah sinilah. Baru masuk ni. Baru masuk ni maksud dia modal tambahan. Okey, modal tambahan. Yang kedua ni, perkara ini belum rekod mana-mana buku kan. Jadi rak ni automatik dia dah bertambah dekat lengkapan. Okey, dia dah bertambah dekat lengkapan. Jadi kamu kena tambahkan dekat lengkapan. Sini nilai dia adalah apa? Nilai dia adalah 811. So nilai yang baru dia dah terbentuk kat sini Nilai terbaru dia dah terbentuk. Okey. Jadi kamu kena tambah. Okey. Saya hanya guide je. Alright. Yang kedua adalah kenderaan. Okey, masuk kenderaan. Kenderaan. Okey, kenderaan okey. Kamu tengok imbas lalu kenderaan ada tak kaitan? Okey. Tengok maklumat tambahan yang ke-5. Kenderaan hendak dilakukan 10% setahun mengikut kaedah apa ni? Kaedah baki berkurangan. Jadi automatik okey. Kamu ada susut nilai terkumpul kat sini. Okey, bila ada susut nilai terkumpul kamu kena tolak. Okey, kenderaan kamu buat kurungan. Okey, maksudnya apa? Ada jalan kerja lah. Okey, nilai kenderaan kamu 17,580. Dia kena ada susut nilai terkumpul yang lama. Ada tak susut nilai terkumpul yang lama? Okey, susut nilai terkumpul yang lama 1 April sampai 31 Mac. Ada ni tak? Kenderaan kos. Kenapa bagi kurangan Dari dulu silakan. Kenderaan kaedah bagi kurangan 1 April sampai 31 Mac tahun. Okey. Kenderaan ni bila-bila. Okey, kita tengok balik kenderaan ni bila-bila. Kenderaan ni tak ada cakap pun bila. Jadi soalan dia tak lengkap soalan dia tak komplit sepatutnya kaedah ni adalah kaedah garis lurus. Okey. Tapi dia kalau 1 April baru mula kan. Dia bukannya garis lurus lah. Dia kena
kaedah atas kos lah, kamu terus darab je dalam 10% lah. Darab 10, darab 10%. Okay, so tolakkan dia. 17580 tolakkan dengan 1758. Okay, so kamu dapatlah nilai dia. Okay, masukkan nilai dia. Alright, itu maklumat tambahan kenderaan. Jadi kita tengok pula akaun belum terima. Okay, saya padam sini sikit. Dia terpaksa sebab tak muat dia punya tu. Dia pun sikit. Okay, so boleh sama bawah lah. Alright, yang kedua adalah, so kamu masukkan nilai awal-awal Okay, masukkan awal-awal. Alright, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah akaun belum terima. Okay, kita tengok pula akaun belum terima. Okay, ada tak kaitan? Kamu sekali imbas je lah akaun belum terima. Kalau kamu nak selamat, kamu masukkan dulu nilai dia. Okay, nilai akaun belum terima adalah 5760. Okey, kamu masukkan nilai. Tapi kadang-kadang dia ada maklumat tambahan. Jadi kamu tengok sini, seorang penghutang masih berhutang 560. Telah disediakan kamu finish. Hutang ini telah dihapus kira sebagai hutang laku. Jadi ini 5760 kena tolak dengan 5760 kena tolak dengan 560. Okey. Sebab tu saya kata kena buat sekali imbas mata kamu tu ke bawah. Okay, supaya ada maklumat tambahan, kamu buat pembetulan ataupun pelarasan. Okay, ABT sudah. Okay, kemudian apa? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni adalah liability. Kita dah buat formula kan? Kita dah buat formula. Okay, liability akhir. Okay. Kita bawa formula tadi, akaun belum bayar. Akaun belum bayar berapa? Akaun belum bayar 4,800. Kalau ada kawan, nanti kamu pindah sebelah lah. Okay. Alright. Kemudian inventory. Masukkanlah inventory. Okay. Inventory barang niaga 9350. Alright. Ini dah masukkan 9350. Okay. Biasanya tak ada lah inventory ni. Kalau ada gangguan baru kamu baiki, okey. Tapi tak ada, okey. Kita tengok sini pun tak ada, utility dia bayar, pemilik mengambil tunai, tak ada, okey. Jadi yang tak ada tu janganlah buat apa-apa, okey. Kamu tak payahlah kacau dia, okey, biarkan dia di situ. Alright, kemudian inventory barang niaga, insurans prabayar pun sama, tak ada kaitan, tak ada gangguan. Jadi kamu tulis insurans prabayar, right? Kemudian tunai, okay? Kemudian bank, okay? Ini dah bagilah masukkan, okay? So kalau tak ada kawan, pindah 9, 4,800, okay? Dapat nilai operasi, tolakkan dengan liability, kamu akan dapat apa? Modal akhir. Automatik dah siap modal akhir, dah siap ni berapa markah ni. Okey, tadi 4 markah, ini mungkin 8 markah kan. Okey, dah settle sini. Okey, 12 markah. Right? Okey, kadang-kadang kamu dah tutup ni kan. Okey. Nanti kamu kena check balik dekat maklumat tambahan. Okey, ini sepatutnya macam inilah. Tapi kita ada lagi jalan kerja. Okey, jalan kerja dia apa? Okey, 4,800 tadi 4,800. Okey, saya balik. 4,800 inilah 4,800. Kita tengok pula satu persatu. Ini dah settle. Right, dah settle. Okey. Dah settle. Kenapa ni? Okey, ni dah settle. Rak memilih, okey, belum rekod, dah settle. Okey, satu lagi adalah modal tambahan. Ini dah settle. Okey, PSR belum. Okey, kenderaan dah settle. Utility belum bayar 495, pemilik mengambil tunai 30 dan barang niaga untuk kegunaan. Ini yang ada cakap ni. Okey, kita pergi kat sini dululah. Kita settlekan yang ni dulu. Alright, PSR. Okey, kita tengok PSR dulu. Okey, PSR kamu dia kata 3%, okey. Jadi kamu kena ABT ni, lepas dah cari nilai dia ni, okay, kamu masukkan kat kolom pertama dia, okey. Kamu masukkan di kolom pertama
pertama. Kenapa masukkan kolom pertama? Sebabnya nanti kamu ada PHR. Okey, jadi kamu kena buat PHR dulu. Okey, kamu kena buat PHR dululah. Okey, tolak PHR. Okey, berapa nilai PHR? Katalah dapat nilai sini, kamu masukkan kolom pertama. Kemudian dapat PHR, masuk sini. Right, kemudian barulah kamu masukkan nilai ability bersih kamu dekat kolom yang kedua. Okey, ini setelah PHR dah settle 3%, kemudian adalah utility belum bayar. Okey, jadi utility belum bayar adalah liability semasa belum bayar. Berapa nilai dia? 495. Ni ada kawan. Jadi kamu tambah, letak sebelah. Okey. Kemudian nanti nilai yang aset tolak liability dapatlah modal akhir. So kamu dah dapat modal akhir, dah dapat modal awal dan kamu boleh buat nanti penyata mengira untung atau rugi. Okey, tapi so kat sini kena alert apa yang ada kat sini. Okey, yang kita ada lagi yang belum buat, apa dia? Yang pertama kita ada ini modal tambahan. Okey, 811. Kemudian kita ada satu lagi adalah ambilan tunai. Okey. Alright, ambilan. Okey, ambilan adalah sebanyak RM30 setiap bulan. Kalau kalikan 12 dia akan ada 360. Right, barang niaga pula RM50 kalikan 12 dia dapat 600 600. Okey, total dia adalah 960. Okey, alright, 960 ni adalah ambilan. Okey, ambilan kat mana? Ambilan kat sini. 960. Okey. 960. So kamu buat sini 960 ambilan. Okey. Okey, kenapa saya kata sini, kenapa cikgu, kenapa tunai ni tak masuk? Kenapa tak masuk tunai ni dekat atas? Dekat maklumat tambahan ni, dekat modal akhir, kat tunai ni kan? Kan sini ada tunai kan? Sini tunai. Kenapa you tak tolak sini? Kenapa? Kenapa? Itu persoalan dia. Kenapa? Okey, persoalan ni saya dah beritahu tadi. Kalau dia kata belum rekod mana-mana buku, okey, barulah kamu boleh tulis dekat tunai. Kalau dia kata kalau belum rekod mana-mana buku, barulah kamu tulis dekat tunai. Tapi sekarang ni dia kata tak ada kata pun belum rekod mana-mana buku. Ada tak kata? Tak ada kan? Dia just kata dia mengambil barang je dengan tunai. Dia tak ada kata belum rekod mana-mana buku. Jadi kamu hanya rekod satu saja. Apa dia? Ambilan saja. Okey? Clear Ambilan je. Okey? Alright. Okey, settle dah bahagian ni. Alright. So nak buat apa? Okey, modal akhir dah dapat. Modal akhir dah dapat. Okey. Kita ni satu kolom. Okey. Okey, modal akhir dah dapat. Tambah sini, letaklah nilai sini. Okey, modal awal dah ada. Okey, modal tambahan dah ada. Okey, tambah tak sini buat kurungan. Okey. Dapatlah untung atau rugilah. Kalau negatif, kamu wajib buat rugi bersih. Jangan buat untung atau rugi. Salah Okey. Buat kalau positif untung bersih, kalau negatif rugi bersih. Dah settle soalan ni. Kan? Kalau ada formula, dah boleh jawab. Kalau formula tak ada, boleh jawab? Tak boleh jawab. Tu saya kata formula kena hafal. Okey. Dalam masa ada sebulan lagi ni, satu hari, satu bab hafal. Okey. Tak ada masalah kalau kamu nak skor. Right. Dan yang terakhir dia suruh buat apa? Pulangan atas modal dengan nisbah semasa. Pulangan atas modal dan juga nisbah semasa. Pulangan atas modal formula dia apa? Okey. Kan saya dah kata dia tak payah hafal pun kan. Pulangan ni kamu tukar kepada untung bersih. Ni semasa masuk dia apa? Semasa. Okey. Pulangan atas modal. Modal atas. Maksud dia modal dekat bawah. Modal. Pulangan atas modal.
atas modal. Oh, modal atas, sorry. Modal awal. Okey, bagikan dengan untung bersih. Kalau ada pulangan ni, kan saya kata tafsiran penyata kewangan ni dia ada nisbah apa? Keberuntungan, kan? Nah, ini wajib darab 100%. Ataupun jangan darab 100%. Darab 100 je. Macam Usna dia darab apa? 100%. Macam mana kau darab 100%? Darab 100 je. Okey. Tapi kalau nisbah kecairan, okey, dia ada nisbah semasa dan juga nisbah asid cair. Okey, ini dia kena nisbah 1, nisbah 1. Okey, jadi jawapan nanti adalah nisbah 1. Okey, berapa nisbah 1? Okey, formula buat dulu 1 markah, jawapan 1 markah. Okey, walaupun salah nanti formula betul dapat 1 markah. Okey, kadang-kadang kamu salah letak, salah kira kan. Formula buat dulu. Apa-apa formula. Okey. Alright. Dan kalau ni nisbah 1 ni kena buatlah nisbah kecairan. Okey. Kalau keberuntungan ni semuanya adalah sama dengan peratus. Okey, semua ni adalah peratus. 44 tu peratus. Okey, tapi kalau tempoh kutipan, tempoh tu maksud dia hari. Kalau pusingan anti eventually maksud dia kali, berapa kali. Okey. Alright. So dah settle soalan ni. Okey, soalan lain saya stop dulu. Nanti saya akan sambung kemudian. Okey. Kan panjang pula video ni. Ni alamat susah juga main ni. Oh, stop share. Kemudian end dulu nanti saya sambung.